Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apabila kita bicarakan berkenaan dengan sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara tanda kesempurnaan kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kita mengasihi juga orang-orang yang dikasihi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kaedah orang Arab, min tamami hubbil mahbub an yuhibba ma yuhibbuhul mahbub. Tanda kesempurnaan cinta kita kepada seseorang ialah kita menyintai orang yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Belik. Boleh faham tak ke berbelik? Tanda kita kasih pada seseorang, sungguh kita kasih kat dia, ialah kita mengasihi juga orang-orang yang dia kasihi. Buat contoh senang. Tanda kita kasih sungguh-sungguh pada A, kita juga kasih kepada B, kerana A ni kasih pada B. Jelas tak? Bagi contoh lagi. Tanda kita kasih pada isteri kita, kita kasih juga pada mak dia. Sebab isteri kita sayang pada mak dia, kita pun sayang juga pada mak isteri kita. Itu tanda kita sayang pada isteri kita. Tanda kita sayang pada suami kita, kita sayang juga kepada mak suami kita. Sebab suami kita sayang pada mak dia, kita pun sayang pada mak dia. Tapi ustaz, mak mertua saya, itu cerita lain. Itu cerita lain. Tanda kita sayang pada A, kita sayang juga pada B, sebab A ni sayang pada B. Tanda kita sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga menyayangi orang-orang yang baginda sayangi. Di antara orang yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sayang sehingga dia ni digelar sebagai hibbu Rasulillah, kekasih Rasulullah, hib, orang yang disayangi. Ada seorang sahabat yang the only, seorang je sahabat Nabi yang namanya disebut dalam Quran. Maknanya nama dia tu jadi sebahagian ayat Quran. Siapa? Dia boleh buat teka-teki kat anak, kat cucu ni. Siapa betul kita buat air menera ni sepotong. The only. Dia di kalangan sahabat Nabi yang ramai-ramai tu, ada seorang je yang nama dia disebut dalam Quran. Masuk nama dia disebut dalam Quran, nama dia tu jadi ayat Quran. Bilal, ayat apa? Dia gini, kalau nama orang perempuan, ada satu je nama perempuan dalam Quran, itu kita boleh teka dah. Nama siapa? Maryam. Maryam. Nama orang perempuan dalam Quran satu je, Maryam. Kalau sahabat Nabi, ada satu je, seorang je yang namanya disebut dalam Quran. Ustaz boleh tak jangan teka-teka gitu, kuliah je lah. Okey lah.
Dalam surah Al-Ahzab ayat nombor 37. Cek lucu ke tak? Ayat 37 betul lah. Surah Al-Ahzab ayat 37. Nanti kita cerita. Apa dia? Dia nyebut asalnya seorang hamba. Nak balik teka kat cucu malam ni. Zaid bin ramai tak? Ada Zaid bin Sabit, ada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid bin Harithah ni dia asal bukan orang Mekah, orang luar Mekah. Dia telah ditangkap masa dia kecil lagi. Masa dia umur 8 tahun, masa dia kecil adalah berlaku kabilah dia kena rompak, lalu dia ditangkap, dijual sebagai hamba. Dia dijual sebagai hamba dan dia telah dibeli oleh Hakim Ibn Hizam bin Khuwailid. Siapa dia Hakim Ibn Hizam bin Khuwailid? Pernah dengar tak nama Khuwailid? Khadijah binti Khuwailid. Kalau Hakim bin Hizam bin Khuwailid, mana Hakim ni Khadijah apa dia? Nephew, anak saudara. Betul tak? Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Mana Hakim ni anak saudara kepada Khadijah binti Khuwailid. Hakim beli Zaid bin Harithah masa umur dia 8 tahun. Lalu dia hadiahkan hamba ni. Dia kata kat mak saudara dia, wahai Khadijah, saya ada hamba banyak ni. Acik pilihlah, saya nak beri hadiah, ambil lah seorang. Lalu Khadijah dia tengok 2-3 orang hamba yang dibeli oleh Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Khadijah tengok, Khadijah kata aku nak budak ni, Zaid bin Harithah. Lalu dia hadiahkan pada Khadijah. Jadi hamba pada Khadijah. Tak berapa lama berlakulah perkahwinan antara Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah binti Khuwailid. Dan tanda cinta dan kasihnya Khadijah, dia hadiahkan hamba yang Khadijah ni orang kaya. Dia ada pekerja, dia ada hamba. Lalu di kalangan hamba yang cerdik, yang dia sayang, Zaid. Lalu dia hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi asal Zaid bin Harithah ini adalah hamba yang dihadiahkan pada Khadijah. Khadijah hadiahkan pada Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap Zaid ni sebagai hamba. Bahkan sayangnya Rasulullah dia buat macam anak sendiri. Inilah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Zaid duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah Zaid nama apa? Harithah lah. Ayah Zaid, mak dia, macam mana anak kita ni yang dulu masa kena tangkap, dijual, entah ke mana dibawa, mana pergi anak kita Zaid ni, hidup ke mati ke, macam mana nasib dia sekarang, ada di mana. Mak dan ayah dia tak tahu, tapi mereka merindui Zaid. Rindu, mana nak cari, nak pergi ke mana tak tahu. Cek dalam Facebook tak ada. Facebook tu tak ada. Cek Google pun tak ada. Jadi mak ayahnya rindu. Tiba-tiba tiba satu musim haji. Bila tiba musim haji, وفي موسم من مواسم الحج قصد البيت الحرام نفر من قوم زيد. Musim haji, haji zaman jahiliah kita selalu sebut selalu dah. Masa zaman Nabi tak jadi Nabi lagi pun orang Arab buat haji datang ke Mekah. Haji zaman jahiliah dulu, meleh lembu pun darah sapu kat Kaabah, kat Bahala semua. Jadi dalam satu musim haji adalah sekumpulan daripada kabilah yang asal kampung Zaid bin Harithah ni datang buat haji. Haji jahiliah. Mereka datang buat haji dan mereka tawaf di Kaabah.
ketika mereka berada di Mekah, orang kampung Zaid ni terserempak dengan Zaid. Idza hum bi Zaidin wajhan li wajhin fa'arafuhu wa 'arafahum wa sa'aluhu wa sa'alahum. Orang kampung ni datang tengok, kau Zaid ke? Zaid bin Harithah kan? Ya, aku Zaid bin Harithah. Mereka kenal Zaid dan Zaid pun kenal dah 8 tahun. Boleh cam dah orang kampung umur 8 tahun. Zaid kenal orang kampung dia, orang kampung kenal Zaid. Tanya. Zaid kata aku duduk kat Mekah sekarang. Aku duduk dengan Muhammad bin Abdullah. Jadi aku duduk rumah dia. Lalu orang kampung dia pun tadi balik ke kampung, cerita kepada Harithah, wahai Harithah, jumpa anak kau dekat Mekah sana. Dia kata dia duduk dengan orang nama Muhammad, anak pada orang besar jugalah kat Mekah tu. Lalu ayahnya pun bersiap. Harithah dan abang dia dua beradik. Harithah dengan abang dia pun bersiap barang sikit dari kampung dia, datang menuju bergegas datang ke Mekah. Bila mereka ni sampai ke Mekah, dia tanya, mana orang yang nama Muhammad? Lalu orang beritahulah, di sana Muhammad, kamu boleh jumpa tu Muhammad. Lalu kedua-dua orang ni datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia jumpa Nabi Muhammad ini dikenali sebagai Ibnu Abdul Muttalib, sebab ayah dia mati lama dah. Dia dipelihara oleh cucunya Abdul Muttalib. Lalu Harithah dan abang dia jumpa Nabi Muhammad. Dia kata, ya Ibnu Abdul Muttalib, antum jiranullah, tafukkuna al-'ani wa tut'imuna al-ja'i wa tughithuna al-malhuf. Kata, wahai anak Abdul Muttalib, kamu ni orang yang jaga Kaabah, kamu ni yang suka tolong orang susah, kamu ni suka beri makan orang yang datang buat haji, kamu ni suka bantu orang. Lalu diberitahu, wa qad ji'naka fi ibnina alladhi 'indak wa hamalna ilayka min al-mal ma yafi bihi famnun 'alaina wa fadihi lana bima tasha'. Kamu orang baik wahai Muhammad, ni kami datang, kami bawa harta ni, kami bawa harta yang banyak ni untuk kami tebus anak kami. Jadi kami bawa ni, kamu bagi tahulah berapa harga, berapa banyak yang kami kena bayar. Kami dah bawa, kami akan serah pada kamu wahai Muhammad. Anak kami ni kami nak bawa balik. Lalu faqala Muhammad, wa man ibnukum alladhi ta'niyan? Rasulullah kata, siapa anak kamu? Siapa anak kamu yang kamu maksudkan itu? Lalu dua orang tadi kata, ghulamuka Zaid bin Harithah. Tu hamba kamu tu, Zaid bin Harithah. Itu anak saya. Beritahu berapa, saya akan bayar, serahkan dia pada saya. Lalu kata Rasulullah kata, Zaid mari sini. Kenal tak dua orang ni? Zaid kata, saya kenal. Ini ayah saya, ini pakcik saya, uncle saya. Zaid kenal. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Harithah, wahai Harithah, gini, kita suruh Zaid sendiri pilih. Zaid nak balik bersama kamu atau Zaid nak stay dengan aku? Kalau Zaid nak balik bersama kamu, ambil dia, bawa baliklah, tak payah bayar apa pun. Kalau dia nak duduk kat aku, itu pilihan dia. Suruh dia pilih. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Zaid, kamu boleh pilihlah. Lalu Harithah kata, laqad ansafta wa balaghta fil insaf. Dia puji. Harithah tadi puji, kamu Muhammad, kamu orang baik. Betul. Baguslah kamu ni, kamu orang bagus. Sebab Rasulullah kata, kalau Zaid pilih nak balik dengan kamu, ambil je, tak payah bayar apa-apa dia. Kalau dia pilih nak duduk dengan aku, itu pilihan dia. Jadi ayah kata, kamu ni orang baik wahai Muhammad, kamu sangat baik. Lalu bila ditanya Zaid, kamu nak pilih nak duduk dengan siapa, nak balik dengan ayah kamu? Nabi kata, qad khayyartuka in syi'ta madaita ma'ahuma wa in syi'ta aqamta ma'i. Rasulullah kata, wahai Zaid, kalau kamu nak balik dengan dia orang berdua, silakan. Kamu nak duduk dengan aku pun boleh. Faqala
fi ghairi ibta'in wala taraddudin. Lalu spontan Zaid jawab tanpa tangguh. Di sini fi ghairi ibta' wala taraddud, without any doubt, tanpa ragu-ragu, tanpa tangguh. Terus Zaid jawab, bal uqimu ma'ak, saya nak duduk dengan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa ni tak jadi nabi lagi. Terus Zaid spontan jawab, saya nak duduk dengan kamu. Depan ayah dia, depan pak saudara dia. Lalu ayah dia berkata, wahai hak ya Zaid, atakhtarul ubudiyyata ala abika wa ummik. Ayah kata, celaka kamu ni Zaid, kamu memilih menjadi hamba, pilih penghambaan lebih pada mak ayah kamu sendiri. Ayah dia terkejut dengar Zaid jawab spontan nak duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah dia dapat offer boleh ambil tanpa bayar pun, tiba-tiba pilih nak duduk dengan Muhammad. Sebab Zaid sendiri telah melalui pengalaman hidup, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang Nabi pada Zaid. Zaid pun sayang pada Nabi, dia pilih nak duduk dengan Nabi. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Zaid bila ayah dia kata, celaka mu Zaid, mu pilih nak jadi hamba daripada mak ayah kamu sendiri. Lalu Zaid jawab, inni ra'aitu min hadzal rajul syai'an wa ma ana billadhi yufariquhu abada. Dia kata, saya duduk dengan orang ni, saya ada dapat feel something, saya dapat rasa sesuatu dengan orang ni, yang saya tidak akan berpisah dengan dia selama-lamanya, saya akan duduk bersama dia. Saya rasa dia ni ada sesuatu. Masa ni tak jadi Nabi lagi. Dan bila Zaid bila ayah dia dengar begitu, ayah dia rasa macam okeylah, tenang hati. Maknanya tak apalah kalau gini, dah anak aku buat keputusan, anak aku dengan rela hati, dia tidak terpaksa. Mana ayah nak tinggalkan Zaid dengan Muhammad ni pun dengan tenang hati. Maknanya dia taklah ayah anak aku jadi hamba orang ke macam mana, dah dia tahu bahawa anak dia duduk dengan orang baik. Lalu ayah dia pun terima dan hormat keputusan yang dibuat oleh Zaid ni. Ayah dia pun baliklah ke kampung dia dengan tenang hati. Mana anak kita ni duduk dengan orang baik lah. Pada saat itu bila Nabi SAW tengok keputusan yang kasih sayang Zaid ni, falamma ra'a Muhammadun min Zaidin ma ra'a akhadha biyadihi wa akhrajahu ila al-baitil haram wa waqafa bihi bil hijr ala mala'in min Quraisy wa qala ya ma'syar Quraisy ishhadu anna hadha ibni yarithuni wa arithuh. Nabi pun panggil bawa Zaid pergi duduk dekat Hijr, dekat Kaabah, kat Hijr Ismail tu. Nabi pergi kat sana, wahai ma'syar Quraisy, hai orang Quraisy, bersaksilah bahawa ini anakku. Ishhadu anna hadha ibni yarithuni wa arithuhu. Ini adalah anakku, dia akan mewarisi aku kalau aku mati, dan aku mewarisinya. Sejak daripada ini orang pun panggil Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Start pada ni orang panggil Zaid bin Muhammad. Dan dia dikenali sejak pada hari ini. Wa mundu dzalikal yaum asbaha Zaid bin Harithah yud'a bi Zaid bin Muhammad. Sejak pada hari ini orang mula panggil Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Dan memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayang sangat kepada Zaid ni. Sampai dia panggil zaman jahiliah dulu, dia panggil at-tabanni. Tabanni maksudnya ambil anak akak tu. Masa tu ambil anak akak, mungkin ada yang terfikir terlintas dalam hati, ustaz, boleh ke hukum anak akak bin ayah akak, boleh tak? Masa ni di mana ni? Masa di Mekah. Bahkan masa ni Nabi tak jadi Nabi pun lagi. Tak jadi Nabi lagi. Tapi dikenali Zaid di Mekah ni sebagai Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat sayang pada Zaid ni. Dan tidak lama selepas itu berlakulah peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Bila Nabi dilantik menjadi Rasul, ini Zaid ini antara orang yang awal beriman
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama beriman Khadijah. Yang kedua Ali. Yang dalam rumah dulu. Yang duduk dalam rumah. Khadijah orang pertama, lepas tu Ali, lepas tu Zaid. Orang dewasa luar sana Abu Bakar. Jadi senang. Di kalangan wanita Khadijah, di kalangan kanak-kanak Ali, di kalangan hamba Zaid, di kalangan orang dewasa Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Zaid ni antara orang awal yang memeluk Islam dan dia duduk dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anggap anak angkat Nabi. Jadi tanpa dia ini antara orang yang beriman tanpa maknanya dengar je terus terima. Zaid bin Harithah. Jadi memang bila kita sayang pada seseorang, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Bila kita sayang, ada pepatah Arab sebut, orang yang menyintai pasti mematuhi yang dicintai. Jadi dia di antara orang yang awal memeluk Islam. Rupanya selama pilihan Zaid ini pilihan yang sangat tepat. Dan sebenarnya inilah yang menunjukkan kehebatan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Zaid sanggup pilih baginda mengatasi memilih ayahnya sendiri. Dan sejak daripada itu Zaid ini sentiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah mula berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Zaid bersama. Rasulullah mula mengumpulkan sahabat di rumah siapa tu? Peringkat awal di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Nabi kumpul para sahabat. Zaid antara orang yang sentiasa bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah tekanan demi tekanan pada dakwah Islam di Mekah, peristiwa kematian dua orang insan yang hebat yang support Nabi, itulah Khadijah, dan juga kematian Abu Talib. Ini sebagai manusia, Rasulullah sangat terasa dengan kehilangan dua orang ni. Khadijah support dari segi keuangan, dari segi moral sebagai isteri. Abu Talib support dari segi pengaruh politik, sebab dia pak saudara dan dia pembesar Mekah. Orang segan dengan Abu Talib nak sentuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafat dua orang ni, dan sedih Rasulullah, dan dakwah Islam jadi semakin teruk ditekan. Saya nak lompat sikit sekejap. Perang Uhud, kita tahu sejarah perang Uhud kan. Selesai perang Uhud, Aisyah pernah tanya Rasulullah. Bila tengok ada sahabat ramai mati syahid, Rasulullah pun luka. Aisyah tanya, Aisyah rasa inilah sejarah paling teruk. Aisyah tanya, wahai Rasulullah, selain pada Uhud ni yang Rasulullah sangat terasa sepanjang perjalanan dakwah, bila saat yang Rasulullah rasa paling teruk sekali? Cabaran. Rasulullah pun sebut balik, imbas kembali kisah setelah dakwah kena tekan teruk selepas kematian Abu Talib dan Khadijah. Rasulullah mula cari satu tempat baru untuk jadi tempat dakwah. Maknanya setelah penduduk Mekah ni teruk sangat tekan, Rasulullah rasa perlu ada tempat baru, perlu ada tempat lain untuk jadikan pusat dakwah. Lalu Rasulullah pergi ke mana? Pergi ke Taif. Dan masa pergi ke Taif inilah Rasulullah pergi dengan Zaid bin Harithah. Rasulullah pergi dengan Zaid bin Harithah ke Taif. Saya duk baca dalam kitab disebut masyian. Pergi ke Taif dalam keadaan secara berjalan kaki. Pergi ke Taif. Allah. Hari ini disebut kalau tabung haji kita, orang nak pergi ke Taif kena tawaf wida, sebab katanya melebihi 2 marhalah. Itu bincanglah, itu bab fiqh. Itu cerita bab fiqh. Ada ulama kata
kena tauhid dak, ada yang kata tak apa tak tauhid dak, sebab kita nak balik ke Mekah balik. Wallahu a'lam, tu cerita fiqh lah, perbincangannya panjang. Tapi nak bagi tahunya melebihi 2 marhalah dari Mekah ke Taif. Ketika ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dengan Zaid bin Harithah ni lah. Pergi, alhamdulillah saya rezeki baru-baru ni awal cuti sekolah ni pergi umrah dengan Tuan Guru Dr. Abu Anas, Dr. Basit, Abdul Basit. Dia peluang dia. Saya pun ambil peluang pergi dengan dia, dapat belajar. Sebab selama ni kita duduk baca dalam kitab je. Bila pergi dengan orang alim ni, dia pun duduk di Madinah lama, Dr. Basit kan. Sekolah menengah, degree, master, PhD duduk Madinah. Jadi kita ambil peluang pergi dengan Tok Guru ni, dapatlah daripada baca sejarah pergi ke tempat tu sendiri. Masya Allah. Dr. Basit kata, saya tak lama sangat belajar kat Madinah. Dia pun tunjuk 4 orang anak sempat beranak 4 orang anak je. Jadi kami pergi ke Taif. Pergi ke ada dia panggil Masjid Adas. Adas. Siapa dia Adas? Yang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif, berdakwah pada pembesar-pembesar Taif. Pembesar Taif menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan panggil budak-budak muda, budak-budak nakal, lempar batu, kayu, maki hamun, hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itulah Zaid bin Harithah datang tahan dengan badannya, dengan wajahnya. Orang lempar batu ke sini, dia tahan sebelah ni. Nampak sebelah ni dia tahan. Sayang ni Zaid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga baginda pun luka, dilontar batu dan kayu. Halau Nabi keluar dari Taif, dia gini, halau dalam keadaan macam mana? Macam kalau kita, kalau VIP datang, bukan orang berdiri sepanjang jalan kan, pengantin baru lah senang. Ingat tak pengantin baru? Ke lama dah tak jadi pengantin? Kan biasa kalau majlis pengantin baru, kau berdiri, pengantin pun masuk dalam kan, orang selawat ramai-ramai. VIP datang, kiri kanan jalan berdiri sambut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak muda Taif beratus panjang jalan, tetapi membaling batu, kayu, maki hamu, mencarut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihina sebegitu. Lepas tu Nabi jawab pada Aisyah lepas perang Uhud. Situasi yang aku tak dapat lupa tu masa pergi ke Taif dulu. Masa tu berdua dengan Zaid bin Harithah ni. Dan bila Nabi keluar daripada kawasan Taif, keluar dari situ, Nabi kata Zaid tu kat situ nampak ada kebun anggur. Mari kita pergi berteduh kat situ sikit. Kebun itu milik Utbah dan Syaibah. 2 orang adik-beradik, Utbah, Syaibah. Ayah dia nama Rabi'ah. Utbah dengan Syaibah ni nanti yang mati dalam perang Badar, yang lawan satu Ali Hamzah. Ni tuan kebun. Ni cerita sebelum hijrah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berteduh di situ. Utbah dengan Syaibah ini, dia ada seorang hamba yang bekerja jaga kebun, namanya Adas. Bila Adas tengok, kesian ada orang luka-luka datang sini, sian nampak macam sakit. Adas yang jaga kebun anggur ni, kan kita pergi ke Taif kan ada banyak anggur anggur, strawberry, cherry ada sana, plum. Adas bawa sebekas anggur, lalu dia hantarlah, dia kesian, tak kena, dia kesian, dia bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zaid bin Harithah. Lalu Rasulullah ambil buah anggur, Bismillahirrahmanirrahim. Terkejut Adas dengar. Adas ni Kristian, dia terkejut dengar Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Adas kata, kamu ni dari mana? Orang kawasan ni tak reti baca. Sebab orang Arab jahiliah dulu dia tahu nama Allah. Dia orang sebut Bismikallahumma, Allah. Orang dulu jahiliah, dia orang juga sebut Allah. Tapi mereka tak kenal sifat Ar-Rahmanir Rahim, tak kenal. Mereka sebut Allah. Yang sembah berhala, mereka sebut Allah. Tapi mereka tak tahu Ar-Rahmanir Rahim. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil buah anggur, Bismillahirrahmanirrahim, Adas dengar. Adas kata, kamu bukan orang sini ni. Kamu orang mana?
Rasulullah kata, aku dari Mekah. Bila Adas kata, aku tak pernah dengar kamu sebut Ar-Rahmanir Rahim, ini cerdik Nabi. Nabi boleh trigger kat Rasulullah kata, dan kamu pula orang mana? Adas kata, aku asal dari Nainawa. Nainawa adalah satu tempat di Iraq, dekat sempadan Iraq dengan Syria. Nainawa. Bila Adas sebut aku dari Nainawa, Rasulullah kata, itu negeri saudaraku Yunus bin Matta. Lagi terkejut Adas. Hai, how do you know Yunus? Macam mana kamu boleh tahu Yunus bin Matta? Ni kamu duduk di Taif. Jauh. Masa tu tak boleh nak Google, tak boleh apa lagi. Macam mana kamu tahu nama Yunus? Rasulullah kata, huwa akhi, huwa nabi, wa ana nabi. Dia saudaraku. Yunus itu nabi dan aku pun nabi. Terkejut Adas. Lalu Adas terkam Nabi sallallahu alaihi wasallam, peluk Rasulullah, cium kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adas ini disebut dia beriman masa tu. Tokek dia, Utbah dengan Syaibah tengok dari jauh. Ui, rosak dah pekerja kita. Orang tu telah merosakkan pekerja kita. Mana nampak ke sejuk kaki. Ini juga hebat dakwah Nabi. Dia panggil knowledge. Rasulullah tahu bila sebut dari negeri mana, Nainawa, boleh relate. Itu negeri Yunus bin Matta. Menyebabkan Adas ni masuk Islam. Lalu tokek dia pun panggil Adas, rosaklah kamu, pergi ikut dia dah pula sekarang. Dan Rasulullah beredar. Lepas Rasulullah beredar, itulah datang Jibril bersama malaikat Gunung Ganang. Lalu malaikat yang jaga Gunung Ganang tawarkan kepada Nabi, Zaid ada bersama, untuk hempatkan Al-Akhshabain di atas kepala penduduk Taif. Apa dia Al-Akhshabain? Dua bukit di Mekah. Bukit apa? Bukit Abi Qubais. Abi Qubais, sekarang ni kalau kita pergi buat umrah, lepas selesai tawaf, sa'i Safa Marwah, habis Marwah tu kita keluar kat tepi tu kan ada bukit, ada istana Raja Saudi atas tu kan. Bukit tu nama dia Abi Qubais. Satu lagi Akhshabain, dua bukit. Bukit Abi Qubais, dan satu lagi bukit yang kedua nama dia susah sikit nak sebut. Qu'ayqi'an. Cuba sebut sekali. Sekali lagi. Hilang ngantuk nak sebut kan. Al-Qu'ayqi'an. Kat mana bukit ni? Dekat Marwah. Kalau dulu orang yang pergi umrah zaman-zaman awal tahun 2000 dulu, dia ada satu hotel namanya Sofitel. Sofitel Hotel. Dia dekat ujung Safa Marwah, tapi sebelah sini. Tapi hotel-hotel kat situ semua roboh dah. Dia construction. Situ ada satu lagi bukit. Ini malaikat yang jaga bukit offer pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kalau kamu izinkan aku ambil dua bukit daripada Mekah ini, aku akan hempak sebagai balak di atas kepala penduduk Taif, yang bukan saja menolak dakwah kamu, tetapi menghina kamu, maki hamun kamu. Ini cabaran dalam menyampaikan dakwah. Sampai dihalau, waktu kita rasa Allah, malu orang panggil ustaz berdakwah, malu. Kita nak berdakwah, orang siap sedia meja lagi, kursi, dia buat live lagi, ada aircon lagi. Nabi kena halau sampai macam tu sekali. Lalu malaikat offer nak hempak dua bukit ini atas kepala penduduk Taif. Wahai Muhammad, kalau kamu izinkan, aku akan hempakkan sebagai balasan pada penduduk Taif ni. Ya Allah. Kalau kita duduk kat tempat Nabi Muhammad masa tu macam mana? Okeylah malaikat, biar dia tahu siapa aku. Okey, proceed, lulus. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, tak payahlah wahai malaikat,
la'alla Allah an yukhrija min butuni min aslabihim man ya'budu Allah wa la yusyriku bihi syai'an. Tak apalah malaikat, tak payahlah. Moga-moga Allah mengeluarkan daripada tulang sulbi mereka ini anak cucu zuriat yang beriman kepada Allah dan tidak syirik pada Allah. Allahu akbar. Ini sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hope Nabi. Tak payahlah bala hancurkan penduduk Taif ni. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi berdoa, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku ini, sesungguhnya mereka ni tak tahu, mereka tak faham, mereka tak tahu sebab mereka menentang aku. Dan diceritakan pada ketika itulah doa Nabi yang masyhur. Nabi bermunajat, mengadu pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya aku, tak pandainya aku berdakwah, hinanya aku. Nabi masih blame himself. Ya Allah, aku mengadu padamu lemahnya aku, tak pandainya aku berdakwah. Nabi tak salahkan kaum yang menolak dakwah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Nabi kata aku tak pandai dakwah. Nabi tak kata ya Allah, dia orang ni keras kepala betul. Letih dah aku kuliah, tak dengar-dengar. Dah bagi tahu berhenti syak okok, tak berhenti syak okok juga. Balalah kat dia orang ni. Nabi tak kata gitu. Nabi kata ya Allah, lemahnya, tak pandainya aku dalam dakwah. Illam yakum bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, yang penting kalau kau tak murka pada aku tak kisahlah. Maksudnya whatever happen, apa saja yang berlaku aku tak kisah. Yang penting kau jangan murka kat aku. Orang nak tolak ke, lempar batu ke, aku tak kisah. Yang penting kau tak murka kat aku. Sebab Nabi blame dirinya sendiri. Nabi kata aku bimbang, orang tolak aku ni sebab aku yang silap dalam berdakwah. Lalu kau murka pada aku. Tapi sekiranya kau tak murka, apa berlaku pun aku tak kisahlah ya Allah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ini berlaku baginda bersama dengan Zaid bin Harithah. Lalu Nabi balik ke Mekah balik. Setelah beberapa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan Zaid bin Harithah antara orang yang muhajirin yang awal berhijrah ke Madinah. Bila di Madinah Islam berkuasa, Nabi menjadi ketua negara, kuasa politik dipegang sepenuhnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi decision maker. Dan bila jadi decision maker, takbir negara, pegang kuasa politik, ketika ini ayat-ayat hukum Allah Ta'ala mula turunkan ayat-ayat hukum. Apa maksud ayat hukum? Ya, kalau kat Mekah, Madinah, bab syurga, neraka, akidah, hari kiamat. Sekarang dah dapat kuasa mentadbir negara, mula turun ayat-ayat berkait dengan hukum hakam. Antara ayat yang hukum hakam, ayat surah Al-Ahzab, ud'uhum li'abaihim. Ayat yang membatalkan, maknanya yang mengharamkan bin anak angkat pada ayah angkat. Lalu diturunkan ayat ud'uhum li'abaihim, surah Al-Ahzab ayat nombor 5. Panggillah anak-anak angkat dengan nama ayahnya sendiri. Dan sejak ayat ni turun, ni masih di Madinah. Sebelum ni panggil Zaid bin Muhammad. Bila di Madinah turun ayat Quran yang melarang membinkan anak angkat pada ayah angkat. Turun je ayat ni. Sayangnya Nabi pada Zaid, tetapi perintah Allah diutamakan, panggil balik Zaid bin Harithah. Bayangkan lama dah kan, lama dah Zaid bin Muhammad, tapi hukum tetap Rasulullah pegang hukum. Ingat, ni banyak kes berlaku punya dalam masyarakat kita. Banyak berlaku. Dia ambil anak angkat, dia bin pada ayah angkat. Ingat tu haram. Haram, haram, haram. Kalau anak tu anak angkat perempuan, nanti ayah angkat tu jadi wali pula. Wali nikah pula. Dia bukan ayah betul. Lepas tu bagi harta pusaka pula, ambil hak. Jangan. Haram membinkan anak angkat pada ayah angkat.
Ni kita dah habis ni. Turun ayat haram. Kan jangan ada pegang yang kisah tadi. Itu sebelum ayat turun. Azab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة La hawla. حي على الصلاة La hawla. حي على الفلاح حي على الفلاح La hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayat Sayyidina. Ini ayat nombor 5 surah Al-Ahzab ini Zaid maknanya satu title yang hebat bin Muhammad dicabut dari Zaid. Satu, ada dua benda yang nanti, tapi Allah ganti dengan satu benda lain. Yang pertama bin Muhammad, dan ini untuk kita semua. Saya ada 2-3 kes memang berlaku dalam masyarakat. Rupanya ada dalam masyarakat kita yang ambil anak angkat, kemudian dia bankan pada dia, tak boleh ni, benda ni haram hukumnya, haram. Dia akan melibatkan harta pusaka. Kalau anak tu anak perempuan, dia akan melibatkan wali nikah. Dan kalau ambil anak angkat,
Dia bin je, dia tak menyusukan anak angkat tu, tiba-tiba dapat anak lain, hukum aurat adik-beradik. Sebab dalam bab anak angkat ni, kalau orang nak ambil anak angkat untuk mengelakkan timbul masalah aurat, dia kena menyusukan anak angkat itu berapa kali kenyang? 5 kali kenyang. Dan syarat baby tu tak sampai 2 tahun lagi. Dia nak ambil anak angkat, syarat supaya anak angkat tu dengan dia, dengan mak angkat, adik-beradik angkat tak ada masalah aurat, dan dia tak boleh kahwin dengan adik-beradik angkat dia. Syarat dia, baby tu mesti menyusu 5 kali kenyang, dan baby tu bawah umur 2 tahun kau boleh jadi anak angkat. Kalau baby tu umur 35 tahun menyusu, dia tak jadi anak angkat. Jadi saya bukan gurau ni, sebab ada orang Arab di Mesir, dia kata umur 35 pun kalau menyusu jadi anak angkat. Ada syaz, satu pandangan yang memang mungkar, yang memang salah. Sebab dia syarat baby mesti bawah 2 tahun. Jadi ingat, kalau ada adik-beradik kita, kenalan kita, kita sendiri, keluarga kita sayang sangat pada anak angkat, tak salah. Tapi kalau binkan itu haram. Dan memang bila turun di ayat ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil balik Zaid bin Harithah. Cuba bayangkan, daripada Mekah lama dulu, tapi bila ayat Quran, Nabi, sebab zaman Madinah ni zaman hukum hakam. Itu hukum hakam yang pertama, panggil Zaid bin Harithah. Lalu bila Zaid nak kahwin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sayang pada Zaid. Lalu Rasulullah pinang Zainab binti Jahsh. Siapa dia Zainab binti Jahsh ini? Zainab binti Jahsh ni anak bangsawan di Mekah, anak orang kaya, anak bangsawan. Rasulullah pinang Zainab untuk Zaid bin Harithah. Peringkat awal Zainab tak nak, sebab Zainab ni anak bangsawan, anak orang kaya, nak kahwin dengan Zaid. Zaid background dia benda, Zaid backgroundnya hamba. Tapi sebenarnya Zaid ni seorang insan yang special. Dia adalah anak angkat kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi gitulah, sebab budaya Arab, Zainab dia tak selesa, dia tolak. Lalu turun ayat Quran, ayat 36 surah Al-Ahzab ni, ayat sebelum tu. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ayat Quran turun. Tidak boleh orang beriman, lelaki dan perempuan, kalau Allah dan Rasul dah suruh buat sesuatu, kamu ada pilihan lain. Allah dan Rasulullah pinang kamu untuk kahwin dengan Zaid, tak ditolak dah. Akhirnya Zaid nak terima, kahwinlah dengan Zaid. Zaid nak terima dan kahwin dengan Zaid. Walau bagaimanapun, biasalah jodoh, dan biasalah rumah tangga Zainab dengan Zaid ni, bahasa kita tak ada jodoh. Zainab dengan sifatnya, dia anak orang besar, macam mana nak hidup dengan Zaid ni. Zaid ni pula datang selalu mengadu pada Rasulullah tentang Zainab. Kadang-kadang Zainab selalu tinggikan suara. Maknanya biasa, dia tak ada jodoh. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dah pada Rasulullah bahawa suatu hari nanti Zaid akan ceraikan Zainab, dan Rasulullah akan kahwin dengan Zainab. Tapi Rasulullah, setiap kali Zaid datang mengadu, Rasulullah akan beritahu, tukhfi fi nafsik. Zaid, Rasulullah akan bagi tahu Zaid, ittaqillah, amsik. Tak apa Zaid, jaga elok-elok isteri, sabar. Zaid mengadu, Rasulullah beritahu Zaid, sabar, jaga isteri kamu, jangan ceraikan. Dan Rasulullah ni tak nak beritahu supaya Zaid ceraikan dia. Allah dah beritahu kepada Rasulullah bahawa suatu hari nanti Zaid akan ceraikan Zainab. Sebab Rasulullah bimbang, takut nanti orang kata Rasulullah yang kahwinkan Zaid dengan Zainab, Rasulullah pula yang suruh ceraikan. Jadi nanti apa orang cakap? Bila Zaid datang mengadu, Rasulullah kata, tak apa, jangan cerai, sabar Zaid, sabar. Rasulullah bimbang, orang kata kau yang kahwinkan dia, maksud kau yang suruh cerai.
Lalu akhirnya Zaid ceraikan Zainab. Jadi Zaid dua perkara dia terlepas. Satu yang pertama dia terlepas ialah bin Muhammad, satu lagi dia terlepas dengan Zainab isteri dia. Dan subhanallah, bila Zainab cukup habis iddah selepas cerai ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Zaid untuk pinang Zainab untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Zaid kasih sayangnya pada Rasulullah mengatasi segala-galanya. Zaid pergi pinang Zainab untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Zainab terima. Ini ayat nombor 37 ini, Allah ganti kepada Zaid namanya disebut dalam Quran. Quran yutla. Orang baca ayat ni, tuan-tuan boleh cek ayat 37 surah Al-Ahzab. Wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhsha. Apa maksud ayat saya baca? Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Orang tu siapa? Zaid. Diberi nikmat oleh Allah apa? Nikmat Islam. Dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Nikmat apa? Buat jadi anak angkat. Kau kata apa? Amsik, pertahankanlah terus isterimu dan bertakwalah pada Allah. Sabar, jangan cerai. Hei Muhammad, ingat masa kau kata begitu, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut pada manusia, padahal Allah yang lebih berhak engkau takut. Tengok ayat ni tegur Nabi Muhammad. Kau bimbang manusia kata apa, tapi Allah yang patut kau lebih takut. Kata Aisyah, kalaulah ada ayat Quran yang Rasulullah nak sembunyikan, ayat ni lah Rasulullah akan sembunyikan. Kan sebab cerita dalam hati baginda. Aisyah kata kalau ada ayat Quran yang Rasulullah nak sembunyikan, ni ayat yang Rasulullah patut sembunyi. Sebab cerita, Muhammad, kau ni lebih takut apa orang kata lebih pada Allah. Patutnya Allah yang lebih kau takut, wahai Muhammad. Falamma qada Zaidun, Allah, apabila Zaid bin Harithah telah mengakhiri keperluannya terhadap isterinya, maknanya lepas Zaid dah cerai dan habis iddah, zawwajnakaha, kami kahwin, Allah kahwinkan kamu dengan Zainab, Allah yang kahwinkan. Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara. Ini ada satu hukum supaya hukum Islam jelas. Sebab zaman jahiliah anak angkat kahwin, ayah angkat tak boleh kahwin dengan bekas isteri anak angkat. Jadi ayat Quran mengharamkan bin anak angkat pada ayah angkat. Dan satu lagi, Islam mengharuskan kahwin dengan bekas isteri anak angkat. Zaman jahiliah dulu tak boleh. Kau ada anak angkat, dia kahwin, kau tak boleh kahwin dah dengan bekas isteri dia. Tak boleh. Semacam anak sendiri jadi. Tapi Islam datang, hukum berserta praktikal. Dari segi hukum, boleh kahwin dengan bekas isteri anak angkat. Bukan saja hukum, tetapi secara praktikal Nabi SAW kahwin selepas itu dengan Zainab bin Jahsh. Dan ini antara ayat, ini antara poin yang selalu Zainab bin Jahsh ini berbangga di kalangan isteri-isteri Rasulullah yang lain. Korang dikahwinkan oleh wali-wali korang, aku dikahwinkan oleh Allah. Semuanya berkait dengan hukum untuk Nabi SAW. Dan Zaid bin Harithah terus bersama Nabi SAW sehinggalah pada tahun kita baca tentang perjanjian Hudaibiyah, tahun ke-6, tahun ke-7 umrah qada, tahun ke-8 Nabi mula menghantar surat-surat kepada Raja Rom, Parsi, Bosra,
Salah satunya Nabi hantar surat ke Raja Busra, hantar surat ajak mereka memeluk Islam. Mereka telah bunuh wakil yang bawa surat Nabi. Lalu Nabi pun siapkan tentera seramai 3,000 orang. Dan tentera ini Nabi telah melantik Zaid bin Harithah mengetuai tentera 3,000 orang ini. Dan Nabi SAW siap beritahu awal, Zaid akan mengetuai kumpulan tentera 3,000 orang ini. Sekiranya Zaid gugur, maka Ja'far bin Abi Talib jadi ketua kamu. Sekiranya Ja'far gugur, lantik Abdullah bin Rawahah jadi ketua kamu. Sekiranya Abdullah gugur, pilihlah seorang Muslim. Lalu 3,000 orang tentera ini bergerak sampai ke medan perang, berhadapan dengan musuh seramai 3,000 lawan berapa ni? Sampai di medan perang, nama tempat itu Mu'tah. Mu'tah. Hari ini ada anak-anak kita yang belajar di Jordan University. Mu'tah, bukan Muta'ah. Jangan salah sebut. Sebab ada makcik, Ustaz, anak saya belajar di Jordan, Ustaz, Universiti Muta'ah. Muta'ah tu hak kahwin kontrak tu. Nama tempat ni Mu'tah. Satu tempat di Jordan. Dan tentera 3,000 orang ni bila sampai di Mu'tah, berlaku perang Mu'tah. Tentera musuh seramai 200,000 orang. Lawan. Sebelum lawan mereka meeting dulu. Kita nak lawan tak ni? Atas surat dulu kat Madinah. Tanya Rasulullah, nak lawan ke tak? Ada sahabat kata, apa nak minta kan kita datang tu? Kita pegang, kita either menang ataupun syahid. Kita datang untuk ni, menang ataupun syahid. Apa kita nak berundur? Lalu 3,000 orang ni berhadapan dengan 200,000 itu. Benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah gugur syahid dalam perang Mu'tah ini. Ja'far bin Abi Talib ambil bendera Islam, dipenggal tangan kanan, pegang tangan kiri, dipenggal tangan kiri itu. Akhirnya Ja'far juga dipancung. Abdullah bin Rawahah ambil bendera, Abdullah pun dibunuh. Lalu pada ketika itu tentera Islam dipimpin oleh Khalid Al-Walid yang baru saja memeluk Islam selepas pembukaan kota Mekah tahun ke-8 juga. Zaid baru masuk Islam, mengetuai tentera, dan Zaid buat strategi grup, pecah beberapa grup sayap, grup right flank, left flank, grup belakang. Zaid buat grup, satu grup ni bahagian naikkan debu dari belakang. Naikkan debu seolah-olah ada tentera bantuan datang. Adalah strategi Zaid, panjang cerita dia, yang akhirnya menyelamatkan tentera Islam. Tapi dalam peristiwa inilah tadi Zaid bin Harithah gugur syahid. Dan apabila berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menangis baginda, sehingga ada sahabat datang tanya, kenapa ni menangis? Rasulullah kata, inilah tangisan seorang kekasih kepada kekasihnya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Jadi moga-moga kita ada rasa sayang, cuba, dan sebagaimana kita kata tadi, tanda kita sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kita menyayangi juga para sahabat. Kita kaji sejarah-sejarah para sahabat, contohi para sahabat, perkenalkan para sahabat pada anak-anak kita. Inilah generasi hero yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang kita pada Rasulullah, tandanya kita sayang juga pada para sahabat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.